Yang mana Ustazah mendapat pendidikan awal di tanah tanah negeri lahir sendirilah. Kemudian menyambung di peringkat menengah di Ma'had Muhammadi Lil Banat. Ya Ustazah, betul ya? Betul. Alhamdulillah. Kemudian Ustazah telah pun selesai diploma syariah di Kuza. Kemudian juga telah pun berjaya melanjutkan pelajaran di peringkat tertinggi di Universiti Al-Azhar dalam Fakulti Syariah Islamiah. Betul Ustazah? Alhamdulillah. Betul. Dan sekarang telah pun memegang segolong ijazah Master Pengajian Islam di peringkat University Open University Malaysia. Betul Ustazah? Alhamdulillah. Tahniah Ustazah. Dan sekarang juga Ustazah merupakan seorang pendakwah bebas yang tidak asing lagi. Memang selalu kita lihat di paparan, sama ada di YouTube, di Facebook dan banyak lagi lah. Tak larat nak cerita dah Ustazah. Hebatnya tu. Kemudian Ustazah juga pernah bekerja sebagai kaki tangan di kerajaan di JAKIM ya Ustazah, dan juga di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Jadi begitulah serba sedikit biodata ringkas Ustazah yang boleh saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau sekiranya banyak yang tak saya sebut tadi berkaitan dengan Ustazah lah ya. Dan Ustazah insya-Allah mungkin kali ini secara alam maya, mungkin ke depan nanti kami akan jemput Ustazah semula secara bersemuka dan datang di Pening ni insya-Allah Ustazah. Insya-Allah. Baik. Jadi saat yang ditunggu-tunggu telah pun tiba. Justru itu pihak majlis dengan penuh bangganya menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Ustazah Asma binti Harun memulakan ceramah. Jadi pihak kami mempersilakan yang berbahagia Ustazah untuk memulakan ceramah. Tafadhali ya Ustazah. Masya-Allah. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, tuan-puan dimati Allah sekalian, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Lieutenant Colonel Jamal Nasir bin Ahmad selaku pengerusi majlis kita. Dengan ceria, dengan ketawanya, menghilangkan debar saya. Sebab bila jemputan daripada agensi yang disegani, askar ke polis ni, saya macam takut gerun sikit. Tapi rupanya bila dengar moderator kita Lieutenant Colonel Jamal Nasir, dia punya gelak tu kan, meredakanlah suasana tu. Jadi menghiburkan kita juga tengah-tengah hari ni, ramai orang yang sedap tidur ni kan, tengah-tengah hari ni. Tapi kita memilih untuk berada di majlis ilmu di Taman Syurga. Selamat berjuanglah semua ya sampai akhir. Seterusnya kepada Puan Seri Datin Zainurah binti Haji Mustafa selaku pengerusi jemaah tertinggi bakat darat. Masya Allah, terima kasih Puan Seri sanggup untuk meluangkan masa bersama dengan kami. Masya Allah. Seterusnya kepada Datin Hartiyah binti Hamzah selaku naib pengerusi 1 jemaah tertinggi bakat darat. Seterusnya Datin Sdafra binti Haji Ahmad selaku naib pengerusi 2 jemaah tertinggi bakat darat. Datin Nur Natasha binti Muhammad Mustafa selaku pengerusi bakat 2 division. Ahli-ahli bakat 2 division Camp Tun Razak Bayan Lepas Pulau Pinang. Seterusnya muslimin muslimat, mukminin mukminat, tuan-puan, ibu ayah, anak-anak yang turut hadir menerusi FB rasmi Ustazah Asma dan juga FB rasmi daripada pihak penganjur. Jadi Masya Allah saya tengok ada dalam grup tertutup kan, sebab program ni asalnya adalah untuk Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera Bakat 2 Division Camp Tun Razak Bayan Lepas Pulau Pinang. Tetapi terima kasih sangat pihak penganjur kerana bersetuju untuk kita OBS, lepas tu kita live juga serentak melalui page rasmi Ustazah Asma Harun. Supaya lebih ramai dapat manfaat, anda pun dapat pahala yang banyak kerana bersama-sama berkongsi majlis ini dengan ramai lagi orang di luar sana.
Okey, tadi kan moderator dah mula dengan pantun. Saya pun tak nak kalah. Mana boleh kan kalah ni dengan moderator. Kan lebih moderator daripada saya. Jadi, okey, ini pantunnya ya. Okey. Pelantun ni dah biasa dengar. Saya sempat Google tadi tu kan. Sempat Google. Okey, sempat pilih. Baiklah, pantunnya berbunyi, melati kuntum tumbuh melata, saya merbah di pohon cemara. Assalamualaikum pembuka kata, saya sembah pembuka bicara. Macam pernah dengar kan? Ingin rasa memakan kari, kari cendawan batang keladi. Girang rasa tidak terperi, bertemu tuan puan yang baik budi. Subhanallah. Saya ucap terima kasih sangat kerana sudi menjemput saya, sudi memberi peluang untuk bersama dengan kalian orang-orang pejuang ni kan, yang menjaga keselamatan, bukan keselamatan zahir, keselamatan agama, keselamatan negara. Dan kepada wanita yang hadir, anda adalah tulang belakang yang kuat, tulang besi kot tulang kuat lah. Kalau tak kuat untuk menjadi penyokong dan pendukung suami yang kerja sebagai tentera, subhanallah dah lama patah dah. Kan patah hati, patah hati, patah macam-macam lah. Kadang-kadang bila suami pergi bertugas dalam tempoh yang lama berbulan-bulan kan, Masya Allah, bertugas ataupun apa-apalah kan, amanah yang perlu dilaksanakan terutamanya di luar negara. Masya Allah, kenapa ya Sofwan? Tolong. Okey, di luar negara, maka isteri ni biasanya akan menguruskan semua. Keluarga, anak-anak dan sebagainya. Jadi subhanallah, dua-duanya hebat. Suami, isteri dan juga anak-anak juga adalah tulang belakang. Okey, tajuk yang diberikan kepada saya petang ni tajuk yang sangat baik. Sebenarnya ramai orang minat tajuk ni. Memang terbaiklah bagi tajuk ni. Memang antara tajuk kalau ceramah, antara tajuk bila ceramah tu antara yang orang ramai berminat. Maksudnya masa saya ceramah turun padang dulu pun, ini antara tajuk yang diminta oleh pihak penganjur, iaitu fitnah wanita di akhir zaman. Adakah orang perempuan je kena dengar? Tak, orang lelaki lagi kena dengar. Sebab fitnah wanita ini menguji lelaki. Dan lelaki, di bawah lelaki adanya ramai wanita yang perlu dia jaga. Dia perlu jaga ibu dia. Dia perlu jaga kakak dia kalau ada kakak. Adik perempuan, dia perlu jaga anak dia. Esok dah ada cucu, didik pula cucu macam mana. Subhanallah, kerana kita tahu antara ejen utama fitnah Dajjal iaitu wanita. Wanita dipergunakan untuk merosakkan generasi. Wanita dipergunakan untuk merosakkan lelaki dan si ayah. Wanita yang dipergunakan untuk menjadi alat pemuas hawa nafsu dan sebagainya. Sebab itu, bila Allah berfirman tentang fitnah, tentang dunia ini indah, tentang bab fitnah, yang Allah memulakan dengan wanita. Subhanallah, antaranya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Masya Allah. Allahu Akbar. Mana tadi? Tak apa, nanti saja. Masya Allah, muslimin muslimat, sebelum tu, saya ni kan, sebelah saya ni kan mungkin ada orang tanya, Ustazah ada apalah tu, berat ni tu apa sekian. Dengan kayu, dengan cermin ni. Kejap lagi, saya akan buka ni. Memanglah lawa macam ni kan, biasa orang simpan macam ni lah. Saya kata, anak-anak kata, Umi nak tengok dalam dia. Ini ada cendah hati daripada, kita panggil bakat dia. Cendah hati daripada pihak penganjur. Saya pun berbesar hati. Cendah hati dah sampai dulu sebelum ceramah. Jadi saya berbesar hatilah untuk berkongsi. Berkongsi cuci mata je lah tuan-puan sekalian ya. Dah lama sebenarnya tak dapat cendah hati macam ni. Dulu kalau kita turun ceramah selalu dapat. Tapi bila online kan jarang penganjur yang akan postkan hadiah. Jadi kita tahu kalau askar polis apa mereka ni dia protokol tu. Kan. Jadi nanti kita sama-sama tengok. Saya nak buka sebab saya nak sama-sama tengok di sebalik pembalut tu, pembalut yang nampak pembalut image askar tu kan, image baju askar tu, ada apa dalam tu. Ada sesuatu yang sangat istimewa. Sebab itu saya pilih nak buka nanti gunting ke buka macam mana untuk sama-sama lihat dengan penonton apakah yang ada di sebalik
balutan kain askar tu. Subhanallah, ditulis itu daripada yang berbahagia Datin Nur Natasha binti Muhammad Mustafa. Terima kasih ya. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Bila sebut fitnah wanita akhir zaman, Masya Allah, kita perhatikan maksud fitnah itu sendiri. Fitnah maksud dia yang kita faham apabila orang menuduh perkara yang tidak benar. Betul kan? Tapi fitnah juga bermaksud ujian ataupun cubaan. Okey. Bila sebut ujian ataupun cubaan, ujian yang paling berat bukan hanya menimpa kepada golongan lelaki tetapi menimpa golongan wanita juga, fitnah yang datangnya daripada wanita. Fitnah banyak. Ujian tu banyak. Boleh datang daripada anak-anak, boleh datang daripada harta, kecintaan pada harta, emas, perak dan sebagainya. Fitnah boleh datang dalam bentuk ada orang dia sebut gila apa? Istilah minta maaf ya. Maksudnya gila mancing. Sampai kerana memancing, ujian memancing tu menyebabkan dia buang masa, dia balik lambat, dia abai tanggungjawab sebab dia terlalu minat dan dia tak boleh kawal. Contoh. Fitnah boleh datang juga daripada media sosial, boleh datang daripada game untuk anak-anak. Itu maksudnya ujian-ujian. Tetapi kan Allah menyebutkan dalam firman-Nya di dalam Al-Quran, zuyyina linnas hubbus syahawat. Subhanallah, sekejap saya takut salah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Itulah sebab dalil tu tak bawa masuk. Masya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnas hubbus syahawat, dijadikan bagi manusia itu kecintaan ataupun kecenderungan syahwat dia. Subhanallah. Dan Allah memulakan dengan perkataan wanita-wanita. Kemudian yang kedua anak-anak. Yang ketiga harta yang banyak. Yang keempat emas. Yang kelima perak. Yang keenam kuda pilihan, maksudnya kenderaan. Kemudian yang ketujuh binatang ternak dan sawah ladang, iaitu pertanian, ladang, kebun dan sebagainya. Subhanallah, dalam firman Allah ini Allah menyebutkan itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, iaitu syurga. Namun di antara banyak-banyak keinginan syahwat, Allah meletakkan wanita nombor satu, baru pergi kepada anak-anak. Ramai orang kerana anak-anak dia melampaui batasan dalam berbelanja, dalam mengikut hawa nafsu, kalah dengan permintaan anak. Kan? Kalah dengan apa yang walaupun anak minta sesuatu yang bertentangan dengan agama. Kalah dengan menyayangi anak. Sehingga kan diturutkan apa saja yang anak nak. Subhanallah. Dan ramai asbab anak, na'udzubillah min zalik, ibu bapa menjadi sebab dicampakkan ke dalam neraka. Tetapi antara anak dengan wanita, wanita lebih berat ujian. Kemudian Allah sambung lagi harta yang banyak. Itu ujian. Semua orang suka mengumpulkan harta. Lagi banyak simpanan, lagi rasa secure kan. Kalau ada 10,000 pun rasa dah sedap duduk. Kalau ada 100,000, lagi sedap. Dalam simpanan ada 1 juta, campur-campur lagi rasa macam terjamin hidup. Ramai di kalangan kita yang memang terpesona dengan jumlah simpanan yang banyak. Yang ada emas, ada perak dan sebagainya. So, apa dia mata Allah sekalian? Cuba kita perhati macam ni lah. Kalau kita keluar kan, kita pergi shopping komplek lah. Mata tu lebih tertarik kepada apa? Memanglah orang lelaki kita kata mungkin tertarik bila nampak wanita-wanita cantik. Kemudian nampak wanita-wanita seksi. Melintas-melintas, dia kata tengok je bukan apa. Maksudnya mata tu tertarik untuk tengok. Walaupun pakcik tua kadang-kadang tu dah tak ada gigi dah. Umur 70 dah tak ada gigi, pakai gigi pelesu dah. Tapi melintaslah kan wanita yang cantik, yang seksi pula. Kemungkinan besar tengok. Walaupun mungkin dia pun dari segi kemampuan nafsu syahwat pun dah tak kuat. Tetapi keinginan untuk melihat tu. Untuk kepuasan mata memandang syahwat tu dapat dipenuhi. Bahkan kalau kita tengok hari ini, wanita juga telah menjadi ujian bagi wanita sendiri. Cuba kita lihat kan di FB dan sebagainya, ramainya influencer-influencer wanita.
kan, founder-founder produk yang mendedahkan aurat, yang pakai seksi, yang selalu buat tutorial makeup dan sebagainya. Yang menarik wanita menjadi wanita-wanita yang tidak taat kepada perintah Allah, wanita juga. Maksudnya ujian untuk lelaki ataupun wanita tetap datangnya daripada wanita. Dan kita boleh lihat memang semua perkara digunakan wanita. Kan? Bahkan kalau kita fikir elang kereta apa kaitan dengan wanita, tapi nak juga ada model wanita. Kalau kita fikir bola sepak tu memang semua pemain lelaki tapi nak juga ada wanita. Ada juga wanita yang tukang pom-pom girl lah, yang usher tu ke. Kemudian kalau kita tengok sukan yang lebih gas, bergusti, tinju dan sebagainya. Ada juga wanita-wanita. Di mana-mana saja, iklan dan sebagainya, memang wanita dipergunakan untuk menjadi daya tarikan. Dia bukan daya tarikan kepada lelaki saja, tetapi kepada wanita juga. Ramai wanita hari ini hilang jati diri. Rasa diri tak cantik kalau tak ikut cara wanita hari ini berfashion. Subhanallah. Rasa ketinggalan. Rasa tak boleh masuk majlis. Rasa tak kena. Kan? Rasa tak standard dan sebagainya. Rasa low class. Apabila wanita-wanita hari ini begitu pandai mendandan diri. Begitu pandai. Bukan saya kata kita tak boleh langsung untuk kelihatan indah. Tetapi tuan-puan sekalian, ciri-ciri wanita solehah itu dia tidak dipandang dan dia tidak memandang. Macam tu. Kalau bab mata ni lah. Wanita yang baik, wanita yang solehah itu dia tidak memandang. Maksudnya dia jaga pandangan mata dia. Maksud jaga bukan semestinya tunduk tuan-puan sekalian. Kalau dia pandang pun dan dia tertarik tetapi ada batasan ataupun ada lapik pada diri dia, dia boleh tapis mana yang dia nak ikut, mana dia tak ikut. Masya Allah. Bukan dia tak nampak, dia nampak. Tapi sekadar tengok, tak tembus ke hati apa yang dia lihat. Subhanallah. Mungkin kalau dilihat ada wanita yang berhias berlebihan sampai tabarruj tu haram. Subhanallah, dia mendoakan. Ya Allah, berilah kami hidayah. Dan waktu yang sama dia niatkan untuk wanita tersebut. Subhanallah, tuan-puan dan mati Allah sekalian. Sebab itu wanita ni ada dua lah. Kan? Ada dua. Tak ada yang ketiga. Tak ada yang tengah-tengah. Ada dua. Sama ada wanita solehah merupakan anugerah terindah ataupun wanita fitnah iaitu membawa musibah. Ada dua saja tuan-puan sekalian. Ada ke ustazah tengah-tengah? Dia tak bawa fitnah, dia bukan solehah. Dia biasa sederhana saja. Tuan-puan sekalian, mesti dua. Allah berfirman, wahadainahu najdain, aku hadapkan kepada kamu dua pilihan, dua jalan. Kita ada syurga, kita ada neraka. Kita kena pilih tuan-puan sekalian. Kita nak jadi wanita syurga ataupun kita nak jadi wanita neraka. Na'udzubillah min zalik. Ada satu buku tuan-puan sekalian yang saya tulis bersama dengan Unisi Islam Antarabangsa UIA. Memang dalam tu ada tajuk wanita syurga vs wanita neraka. Supaya kita ni tak bersenang hati. Kan senang hati kita rasa kita ni memanglah tak jamin syurga tapi tak adalah macam ahli neraka. Dia tuliskan ciri-ciri wanita syurga begini, wanita neraka begini. Bukan tujuan nak menerakakan orang. Bukan tujuan, sedap cakap ciri-ciri orang perempuan macam ni ahli neraka. Tidak, bukan nak judge, bukan nak hukum. Tetapi nak bagi tahu ciri-ciri. Macam ginilah, askar, dia pun ada ciri-ciri dia. Ciri-ciri askar yang baik. Ciri-ciri yang diberi anugerah pekerja cemerlang. Mesti ada ciri-ciri. Kan? Adalah mungkin disiplin, mungkin dia dapat capai target ni, mungkin kursus dia dah cukup. Mesti ada syarat-syarat ciri-ciri. Tapi bukan bermaksud kita kata, oh kalau yang tak ada ciri ni semua pekerja tak cemerlang. Semua fail. Tak. Subhanallah. Bila ada ciri-ciri tu, tetapi ada juga sebut ciri-ciri pekerja yang bakal dibuang. Contohnya yang bermasalah, yang nak kena pergi kaunseling. Mesti ada. Yang tak berdisiplinnya, yang ada masalah rumah tangganya, yang ada masalah akhlaknya contoh. Dan dikatakan yang ni perlu dapatkan kaunseling. Dan kita bukan judge tapi kita sebut ciri-ciri. Sebab itu ciri-ciri tentang wanita syurga, wanita neraka memang jelas disebut di Al-Quran, disebut di dalam hadis Nabi SAW. Jadi kita jangan marah. Saya pernah ada seorang wanita tu, dia jumpa saya depan-depan, dia kata, Ustazah, saya benci Ustazah. Saya benci sangat Ustazah. Saya memang tak suka, saya rasa macam ni. Dia kata, tapi tu tahun lepas lah. Tapi sekarang saya dah mula bertaubat. Saya dah mula, bukan bertaubat, saya mula dah suka Ustazah sikit-sikit.
Siapa tak terasa puan-puan sekalian kalau orang cakap depan-depan, lepas tu depan orang kita pun tak kenal dia. Lepas tu saya kata kenapa? Yelah ustazah bila ceramah saya cakap direct. Ciri-ciri wanita gini-gini. Masa tu saya belum tutup aurat dengan baik dan sebagainya. Seolahnya saya rasa ustazah bagi tahu yang saya ni bukan wanita yang baik. Sekian-sekian. Saya kata ciri-ciri tu saya sebutkan berdasarkan hadis Nabi. Contohnya hadis Nabi SAW, Nabi sebut jelas tuan-puan sekalian. Ada ketikanya Nabi sampaikan sesuatu berlapik. Tapi ada waktunya Nabi sebut secara direct, jelas tak ada berlapik. Supaya kita ni clear, crystal clear. Supaya tak adalah kita salah faham. Tak adalah kita nak sedap-sedapkan hati. Subhanallah. Nabi SAW bersabda, wanita-wanita sekalian tolong tengok diri kita. Tolong tengok anak-anak perempuan kita, cucu kita. Tolong tengok wanita-wanita yang kita sayang sekeliling kita. Subhanallah. Dan bila saya bacakan hadis Nabi ini, tuan-puan sekalian hadis yang sahih ini, mohon kita tundukkan diri kita, membenarkan hadis Nabi ini, mempercayai dan meyakini hadis Nabi ini. Sebab apa? Nabi pernah dipersoalkan tentang keadilan. Nabi kata, siapa yang lebih adil daripada Allah dan Rasulnya? Siapa yang lebih benar daripada Allah dan Rasulnya? Kalaulah kata-kata Rasulullah pun kita tak percaya, bagaimana keadaan kita di mahsyar kelak? Kita nak mohon syafaat Nabi. Sedangkan ketika itu akan dibuka. Siapa yang percaya pada Nabi, siapa yang tidak. Siapa yang ikut apa yang Nabi pesan. Siapa yang tinggalkan apa yang Nabi larang. Nabi akan tahu, Nabi akan ditunjukkan. Sebab itu di mahsyar kelak baru kita tahu hakikatnya. Segala pesanan Nabi adalah untuk kebaikan dunia dan akhirat. Tapi sekarang kita masih kat dunia, maka kita masih lagi terpenjara, terpesona dengan apa yang kita lihat dengan mata. Allahu Akbar. Namun kita mengharapkan pandangan mata hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Nabi SAW bersabda, dua golongan. Sinfani, ada dua golongan yang belum dilihat. Maksudnya zaman Nabi pun Nabi tak tengok. Maksudnya dua golongan ini golongan umat akhir zaman. Zaman sekarang lah. Nabi kata ada dua golongan yang tidak pernah aku lihat. Yang belum dilihat pada zaman Nabi sekalipun. Yang mana dia tidak mencium bau syurga. Dia tidak mencium bau syurga dan dia akan dicampakkan ke dalam neraka, Nabi kata. Hadis tu, subhanallah. Dia tidak mencium bau syurga dan dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Sedangkan syurga itu tercium jarak sekian-sekian, tuan-puan sekalian. Allahu Akbar. Golongan yang pertama iaitu pemimpin yang zalim yang menggunakan cambuk bagi menzalimi rakyatnya. Okey, cambuk tu mungkinlah hari ni kita tak tengok pemimpin ambil cambuk, ambil cemeti, pukul. Taklah, tapi melakukan kezaliman dalam bentuk yang lain. Yang tu kau nak kupas panjang. Tapi saya nak pergi golongan yang kedua yang Nabi kata, tak cium bau syurga. Sedangkan sahabat-sahabat muslimin-muslimat sekalian, syurga ini terlalu wangi, tersangat wangi. Dan wanginya syurga ini tuan-puan sekalian, boleh tercium lebih kurang 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan, tuan-puan sekalian, kita ni kalau wangi macam mana pakai minyak wangi satu lori ataupun satu lori mustahil lah, satu botol pun agak-agak bau tu mungkinlah 1 kilo jauh sangat. Mungkin dalam 5 meter mungkinlah kot kan nak katanya. Tetapi bayangkan kalau disebutkan bau wangi syurga itu boleh tercium 500 tahun perjalanan. Tak tahulah jarak jauh mana. Betapa wanginya syurga Allah, tetapi bagi dua golongan ini Nabi kata tak cium bau syurga. Apatah lagi nak masuk syurga. Golongan yang kedua. Ini adalah hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Nabi kata, dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Kau membawa cambuk seperti ekor sapi dengan ia memukul orang. Dan wanita yang kedua Nabi sebut, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka berlenggok-lenggok dan condong dari ketaatan. Rambut mereka seperti pundak unta yang miring. Mereka tidak masuk syurga dan tidak akan cium baunya. Padahal sesungguhnya bau syurga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini. Hadis sahih tuan-puan sekalian. Tidak diragui hadis ini. Nabi menggambarkan dua golongan. Pemimpin yang tidak adil. Kedua, pemimpin yang zalim. Kedua, wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Saya sebut memang malu nak sebut perkataan telanjang tu. Tapi itulah yang ditafsirkan, terjemahannya begitu. Kan? Berpakaian tetapi terlihat bentuk badannya. Tuan-puan sekalian, kita dah keluar kan. Sekarang ni dah longgar. Shopping complex pun dah buka. Tempat jual-jual
kedai makan pun dah boleh makan 2 kan. Subhanallah. Saya pun ada keluar jugalah. Sebelum ni masa PKP, kita rasa macam yelah sunyi kan. Kurang orang, bila kita pergi pun kita tengok orang-orang yang tertentu saja keluar. Tapi tuan-puan sekalian, kita membayangkan ramainya orang hijrah kesan daripada COVID-19. Ramainya orang berubah. Ramainya orang dah mula dengar kuliah, dengar ceramah, sekian-sekian. Tetapi bila dah buka balik, bila dah keluar balik, masing-masing mungkin tak ramai yang kuat. Tapi kita doakan semuanya terus istiqamah dengan niat-niat untuk hijrah, niat-niat nak berubah. Tapi ramainya bila dah buka balik, kan akhirnya mengambil semula koleksi baju yang lama. Baju yang ketat, baju kurung. Elok baju kurung. Lawa, manis kan baju kurung. Tapi ikut body nampak, apa salahnya longgarkan. Tudung kecil atas dada, tuan-puan sekalian. Masya Allah. Kita bukan judge, tuan-puan sekalian. Bukan isu judge, bukan isu jatuh hukum, tuan-puan sekalian. Tapi bila saya tengok, hati rasa sebab, rasa sedih. Tak rasa benci, tak rasa meluat, tak rasa semua tu. Cuma rasa sedih dan berdoa dalam hati. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk-Mu. Berikanlah kami hidayah-Mu. Sebab apa? Bila pakai baju ketat, pasu tudung pula singkat, tuan-puan sekalian, sudah tentu nampak lekuk bahagian dada. Nampak lekuk bahagian lengan, nampak bahagian pinggang, nampak bentuk peha dan sebagainya. Kita tengok pakaian anak muda kita sekarang. Bahkan bukan anak muda kan. Ibu-ibu tua pun sama, bila dah keluar, pergi dekat shopping komplek ke di khalayak ramai, pergi melancong apatah lagi kalau melancong. Yang saya risau juga tuan-puan sekalian, ya Allah, memang atas nama sukan. Sebab itu antara cabaran fitnah akhir zaman, tuan-puan sekalian, sport, sukan pun menjadi fitnah besar. Antara sukan kita boleh tengok, hampir semua sukan mempergunakan wanita. Dan yang kita bimbang, atas nama sukan, ramai orang bercampur bergurau bebas dan buka aurat. Banyak mana rumah tangga yang rosak kerana sukan basikal. Kan pergi basikal round sini. Naik basikal, pakai seluar ketat, pakai t-shirt atas daripada pinggul, punggung. Kemudian pakai baju pun ketat, kadang lengan pendek, lepas tu pakai amgat jadi nampak bentuk. Lepas tu kita tahulah bila naik basikal ni menungging sikit tuan-puan sekalian. Kalau tak menungging bukan basikal lah. Boleh basikal yang lama macam zaman kita dulu duduk lurus kan, tapi tak boleh kayu jauh lah. Tapi kalau kayu jauh memang menungging jugalah tuan-puan sekalian. Sebab itu saya dah baca dan sampai kepada saya banyak aduan kes suami curang berzina bermula daripada kegiatan basikal. Kan isteri ni okeylah suami nak pergi berbasikal grup lelaki. Tuan-puan sekalian. Jadi isteri nak halang pun tak ada sebab. Okey bang, siap bekalkan air, bekalkan tu gini-gini. Berapa lama ni perjalanan awak? Pusing ni. Nanti saya balik lebih kurang dalam 2 jam. Apa sekalian, orang yang dah ada grup ni, dia ada tempat pot-pot berhenti. Bila berhenti, jumpalah grup-grup perempuan, grup-grup, ya Allah, yang grup-grup perempuan, grup bercampur, yang pakai ketat, sendan, apa semua. Bahkan banyak skandal sebab sukan basikal ni, suami dan isteri orang sampai peringkat berzina. Sukan apa lagi, minta maaf, bukan kata tak boleh. Saya pun bawa basikal. Kalau siapa main rumah saya penuh basikal. Saya ada basikal, suami ada, anak 7 orang. Yang kecil 2 orang tu tak adalah, saya kayu duduk belakang. Kadang-kadang kami angkut basikal pergi jauh sikit kat Seremban 2. Kawasan tu selesa sikit boleh pusing. Tapi bagaimana pakaian sukan basikal saya tetap pakai baju bawah daripada lutut. Sebab atas ada lutut saya rasa segan, takut nampak ni. Pakailah seluar juga. Lepas tu pakai tudung macam ni lah juga, pakailah keselamatan, elok boleh bawa basikal. Tak ada pun pakai sweater ke apa, macam ni lah saya pakai. Kan, bawa basikal sebab apa? Nak raikan keinginan anak-anak. Budak-budak sekarang. Kita tak boleh cakap, basikal, kereta, okey, suka yang basikal, okey, beli basikal satu saat, okey, jom, kita pergi round jauh-jauh. Kita ada bersama. Subhanallah. Dan ia tak menjadi satu halangan pun. Kalau saya nak cerita sukan apa saya buat, saya rasa takut orang terkejut. Saya seorang yang aktif. Saya bukan seorang yang, saya aktif jugalah. Macam-macam sukan lah. Saya bersukan. Jadi basikal tu, saya bukan round dekat-dekat ni, bukan dalam taman saya je. Saya pergi sampai ke jalan. Kadang-kadang tu bila pusing tu orang tegur, ustazah. Ya. Macam tu lah kan. Maksudnya, tak ada sebab pun kerana sukan, kita kena buka aurat kita kerana nak menyesuaikan diri dengan pakaian sukan. Kita yang mencorak dan menentukan.
Antara sukan yang menyebabkan banyaknya berlaku dan bercampur perkara yang haram, perkara maksiat sampai peringkat berzina, na'udzubillah, iaitu kita sebut hiking. Tuan-puan sekalian, hiking. Masya Allah. Saya pun suka hiking, tuan-puan sekalian. Sebab apa? Masuk alam, memang sejuk, seronok. Mencabar, berpeluh, lepas tu seronok kan hiking ni. Tapi banyak mana muda-mudi rosak sebab hiking. Ada satu cerita tu, mak ayah cerita anak dia rosak sebab hiking lah. Anaknya baik apa semua. Pergi grup perempuan. Rupanya ada dia juga grup lelaki. Bila duduk atas, ada kawasan-kawasan tersembunyi hutan, buat maksiat. Memula anak ni. Ibu bapa bayangkan, okey anak ni sebab ibu bapa kata, alah mak ayah tak larat, kamu pergilah. Kamu pergilah. Pandai-pandailah bawa diri sebab ibu bapa ni percaya. Tapi anak remaja tak kuat untuk menghadapi ujian dan fitnah. Cinta, dusta, kan, rayuan-rayuan, janji manis dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu ramai juga ada kawasan-kawasan hiking tertentu jumpa benda-benda yang keji, benda-benda yang kotor, tuan-puan sekalian. Kita bukan nak timbul rasa syak wasangka kepada anak-anak, itu namanya ikhtiyat, iaitu berhati-hati. Sebab itu kalau anak tu nak sangat ada pengalaman hiking, ibu bapa ni, sebab itu hari ni ibu bapa kena advance. Ibu bapa, okey kalau nak sangat, jom. Hujung minggu ni kita nak naik bukit mana. Bawa lah anak-anak yang boleh hiking. Yang tak boleh hiking, atur lah kalau saya, atur lah kalau nak pergi berbasikal tu, atur yang kecil diorang, yang comel tu pergi hantar rumah pengasuh. Yang boleh bawa basikal ni, kita pergi pusing. Maksudnya, kita tak boleh nak halang keinginan dia, bayangan dia, jadi kita bersama dengan mereka. Yang muda boleh lah kan. Mungkin kalau yang dah ni. Subhanallah tuan-puan sekalian, na'udzubillahi min zalik. Sebab itu kita sebut sport sukan juga menjadi punca fitnah, menyebabkan banyaknya kerosakan wanita pada hari ini dan wanita menjadi asbab perosak. Na'udzubillahi min zalik. Okey, seterusnya muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita nak kupas sikit lagi. Pakaian tetapi telanjang antaranya adalah kerana berpakaian nipis. Nampak bentuk leher dia. Kalau dia berdiri tempat yang panas, nampak bentuk kaki tu. Panjang dua tu. Subhanallah. Na'udzubillah min zalik. Nampak ni warna lengan dan sebagainya. Okey, kalau ikutkan pendapat yang paling kuat tuan-puan sekalian, wanita itu perlu ditutup seluruh tubuh badannya kecuali muka dan dua tapak tangan. Tapak belakang, tapak depan. Masya Allah. Susah ke kita nak buat ni wanita sekalian? Sebenarnya ia tidak susah. Ia mudah kalau kita memahami hakikat bahawasanya kehendak Allah adalah yang terbaik untuk kita. Allah menetapkan segala peraturan untuk kebaikan kita. Dan saya percaya, kan, bakat askar bakat Encik. Betul. Kita panggil, bakat. Askar kan, saya percaya askar ada banyak sangat peraturan. Banyak sangat peraturan. Dari segi pemakaian, dari segi kekeluargaan, dari segi itu ini. Kalau dari segi gaji suami nak kena potong siap-siap untuk isteri. Banyak protokol dan sebagainya. Tapi kenapa kita boleh follow? Kenapa kita boleh follow? Sebab kita boleh lihat kebaikan peraturan-peraturan tu. Kita boleh lihat peraturan itu adalah demi kemaslahatan. Dan peraturan itu bukan nak membebankan, tapi nak memastikan keharmonian. Memastikan sekian-sekian. Bayangkan kalau askar kata, okey, esok semua berkumpul di padang, terpulanglah pukul berapa. Esok masuk kerja, tak kisah masuk pukul berapa, tak ada tetap. Memanglah tuan-puan sekalian, mau pukul 11 baru masuk, pukul 12 baru masuk. Tapi sebab ada peraturan, sharp pukul 8 masuk. Walaupun macam mana by hook, by crook kan, gini, kalaulah diberi arahan, pukul 4 pagi, berkumpul. Oh, dapat berkumpul. Tuan-puan sekalian, itu adalah peraturan undang-undang yang ditentukan oleh manusia dan kita wajib ikut jika ia melibatkan kepatuhan, majikan, pemerintah dan sebagainya. Itu untuk kebaikan. Tetapi Allah yang lebih berhak ke atas kita. Dunia dan bumi seluruh isinya adalah hak Allah. Allah yang Malik, Allah yang Khalik Maha menciptakan. Jadi Allah lebih berhak ke atas kita untuk menetapkan undang-undang peraturan. Daripada A sampai Z. Daripada sekecil perkara. Bahkan kita diajar cara buang najis ikut sunnah Nabi sekian. Dan daripada celek mata, bangun tidur, lepas tu pergi ke tandas, kan, baca doa begini-begini, cara berpakaian, cara makan, cara minum, kan, cara bergaul, kan, semuanya ada.
Ada saja kaedah yang Allah ajarkan. Dan kalau kamu follow, maka aman dan tenang tenteramlah kehidupan kamu. Subhanallah, wanita-wanita sekalian, antara ujian fitnah kita pada hari ini adalah yang kita sebutkan yang pertama tadi dari sudut pakaian lah, secara umumnya pakaian. Terpulang nak pakai fashion macam mana? Kalau kata Ustazah, takkan tak boleh fashion langsung. Kan, kalau saya jumpa grup-grup bakat ni, ramai yang pandai berfashion. Kan kita, ya tak salah berfashion tuan-puan sekalian. Dan kita Islam juga agama yang mengutamakan diperlihatkan indah. Tak boleh, mesti kena indah, mesti kena dalam keadaan yang indah tuan-puan sekalian. Sebab itu kita bagikan wanita solehah perhiasan terindah. Itu hadis Nabi, al-mar'atu solehah. Nabi SAW menyebutkan dunia mata, dunia ini perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu solehah. Dunia ini perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Masya Allah. Dan lawan kepada wanita solehah iaitu wanita fitnah. Kan? Yang dia yang menjadi sebab fitnah kepada orang lain. Dia menjadi asbab ujian bagi orang lain. Na'udzubillah min zalik. Bila keluar daripada rumah, kalau kita tengok hadis Nabi SAW, Masya Allah, kalau kita tengok hadis Nabi berkenaan dengan wanita, wanita itu fitnah, Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis sahih, ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijali minan nisa. Nabi bersabda, tidak aku tinggalkan selepas daripadaku yang lebih berbahaya ke atas kaum lelaki, melainkan fitnah wanita. Subhanallah. Memang kita dah tengok sejarah. Ramai pemimpin utama dunia jatuh tersungkur kerana wanita. Masya Allah. Dan kita boleh lihat dalam Al-Quran Allah merakam kisah Nabi yang handsome tu, Nabi Yusuf alaihi salam. Masya Allah. Cuba kita tengok, kita perhatikan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Digambarkan Nabi Yusuf digoda oleh pemaisuri yang sangat cantik jelita. Pemaisuri. Tapi dalam Al-Quran tak sebut nama pemaisuri tu, tapi disebutkan sebagai Zulaikha kan. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Dan situasi Nabi Yusuf alaihi salam, situasi yang sangat teruji. Sangat teruji. Pertama tuan-puan sekalian, kita perhatikan Nabi Yusuf bukan berada di negeri dia. Kan, negeri dia Palestin, tapi Nabi Yusuf daripada kecil dibuang oleh adik-beradik kan. Pendek cerita sekian-sekian, Nabi Yusuf berada di Mesir. Subhanallah tuan-puan sekalian, maksudnya macam kita lah kalau nak buat maksiat, bukan kita. Pelaku maksiat, dia takkan buat maksiat dekat kampung dia. Dia tak buat maksiat tempat dekat. Kalau nak buat maksiat yang teruk-teruk, pergi jauh supaya orang tak kenal, orang tak tahu. Bahkan kalau dulu boleh sebelum Covid, kan ramai orang buat maksiat pergi ke Thailand, pergi ke luar negara supaya tak dapat dikesan, supaya tak dapat kena tangkap kaluat dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Jadi Nabi Yusuf bukan berada di negara. Yang kedua, dia digoda oleh seorang wanita yang bangsawan, kan, pemaisuri. Lepas tu cantik jelita pula tu. Dan situasi disebut dalam surah dalam Al-Quran ini digambarkan situasinya, kan, pemaisuri ni dia masuk, ajak Nabi Yusuf masuk dalam bilik dan ditutup. Maksudnya tidak dilihat oleh sesiapa. Maksudnya securelah, selamat. Kalau nak buat maksiat pun selamat. Kemudian yang ketiga, bukan Nabi Yusuf yang mengajak, tetapi wanita yang mengajak. Sebab itu, kan, kalaulah lelaki mengajak untuk buat maksiat, mungkin belum tentu confirm. Belum tentulah berjaya jika wanita tu enggan dan sebagainya. Tetapi kalau wanita yang menggoda dan mengajak, agak mustahil kecuali lelaki yang kuat boleh menepis godaan wanita. Lagi-lagi kalau dia dah suka pada wanita tersebut. Masya Allah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Dan Nabi Yusuf ini umurnya masih muda, tuan-puan sekalian. Masih muda. Bukan orang tua. Jadi banyak sebab berpotensi dan sangat, maksudnya teruji sangat situasi Nabi Yusuf AS. Tapi yang menghalang Nabi Yusuf AS adalah keimanan dan ketakwaan. Pun begitu selepas itu, apa yang berlaku? Kan? Ditangkap dan dituduh Nabi Yusuf AS yang melakukannya. Yang memulakan dahulu dan sebagainya sehingga Nabi Yusuf dihukum di penjara dan sebagainya. Beratnya ujian para Nabi kan. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Jadi hari ini kalau kita lihat sebagaimana hadis Nabi ni, Nabi kata tidak ada fitnah yang lebih berat yang aku tinggalkan.
melainkan fitnah wanita ke atas kamu wahai lelaki. Dan bagaimana cara yang paling kuat bagi lelaki untuk menghadapi fitnah wanita? Kita tak boleh letak beban itu pada isteri. Kalau awak pandai berhias, awak boleh jaga diri, saya tak ada pandang perempuan lain. Tak boleh letak beban itu pada isteri. Subhanallah, tetapi beban itu adalah tanggungan diri sendiri dengan menundukkan pandangan keimanan dan ketakwaan. Masya Allah. Macam tundukkan pandangan bila ternampak kali istighfar. Tidak membahasakan diri ini dengan fitnah. Melayani sedapnya mata memandang, melayan hawa nafsu mata. Subhanallah, Allahu Akbar. Hadis sahih riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Fattaqu dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa." Nabi beri pesan, berhati-hatilah dengan dunia dan berhati-hatilah dengan fitnah wanita. Sesungguhnya fitnah terawal yang berlaku pada golongan Bani Israel adalah pada wanita. Subhanallah. Nabi kata berhati-hati dengan dunia, dengan fitnah dunia. Dan berhati-hatilah dengan fitnah wanita. Subhanallah. Okay, Nabi bersabda lagi, al-mar'atu auratun wa innaha idza kharajat istashrafaha syaitan. Nabi bersabda, wanita itu adalah aurat. Jika ia keluar daripada rumah, maka syaitan akan menghiaskan wanita. Masya Allah, tuan-puan sekalian, kalau kita tanya orang lelaki, kalau lelaki jujur memang dia akui. Tuan-puan, terutamanya perempuan, kita kena akur. Bahawasanya memang kita ni Allah ciptakan comel, terpesona, mempesonakan. Wahai para wanita sekalian, lirik mata kita, senyuman, kan? Wajah, air muka, suara, jalan langgang lenggok. Subhanallah, cara bercakap, ramah, kan? Semua itu ada daya tarikan, puan-puan sekalian. Masya Allah, Allahu Akbar. Subhanallah. Dan bila kita keluar saja, syaitan akan menghiaskan. Maksud menghiaskan di sini, walaupun kita rasa kita biasa je, Kim Zaza, saya tak ada rupa, saya gini-gini. Memang namanya wanita, semuanya ada keindahan tersendiri. Syaitan akan memperindahkan sehingga lelaki yang memandang, dia memandang dengan syahwat. Bukan semualah tuan-puan sekalian sampai naik syahwat dan sebagainya. Tapi itulah syaitan akan mempergunakan wanita tersebut. Jadi bagaimana wanita nak jadikan dirinya tidak memandang dan tidak dipandang tuan-puan sekalian, itulah kita kena jaga. Dari sudut penampilan, sederhana itu indah. Sederhana itu indah. Bahkan kalau ada wanita, contohnya lah kan, dia pakai niqab, nampak 2 biji mata, yang lain semua tutup. Tetapi mata tu kan dihias cantik, pakai celak. Kan lepas tu pakai pula, bukan pakai celak, pakai maskara. Lepas tu pakai celak pula, dilukis pula mata gini. Lepas tu pakai baju pula, gemalai-gemalai, jalan pula gitu gini. Kalau dia tetap menarik perhatian, maka ia tetap dikira sebagai tabarruj. Tabarruj apa? Iaitu memperhiaskan diri untuk menarik perhatian. InsyaAllah. Sebab itulah disebutkan kamu menutup pakaianmu untuk menarik perhatian ataupun untuk tidak diperhatikan. Subhanallah. Kita tengok remaja hari ini. Walaupun saya bukan menuduh orang yang pakai niqab ni tu apa sekian. Saya nak sebut contoh. Apatah lagi yang tidak pakai lepas tu disolek-solek. Tadi saya ada keluar cari barang kan. Saya tengok sekarang ni semua orang kan pakai tutup gini. Lepas tu tutup lagi selapis. Tak nampak tu. Nampak mata saja. Kalau disolek mata barulah ni. Tapi saya kata, ya Allah, ini zamannya ya semua wanita pakai penutup. Tetapi ramai yang tutup muka tapi bawah terbuka. Seksi, ketat dan sebagainya. Lepas tu kan, contohlah pakaian askar kan. Ada kan askar perempuan dan sebagainya. Saya selalu ditanya oleh agensi yang ada uniform ni. Sama ada askar, polis, nurse. Nurse pun ada pakaian dia kan. Dia kata macam mana Ustazah? Pakaian kita ni askar perempuan macam ni lah. Kan kadang-kadang saya rasa segan juga. Kat luar saya pakai longgar apa semua ni. Saya kata pakaian ni sebenarnya tidak menjadi satu isu besar. Sebab saya percaya kita bukan semestinya kena ikut cutting tubuh badan. Walaupun itu pakaian askar tapi boleh je dilonggarkan sedikit. Kalau bahagian seluar tu dilonggarkan sedikit. Allah tahu ikhtiar kita. Allah tahu usaha kita.
Mungkin baju askar tu dilabuhkan sikit bawah pinggul ke dan sebagainya. Supaya ia tetap menepati syarak. Kalau tak menepati betul-betul, dia tak jauh sangat daripada landasan syarak. Samalah juga dengan bahagian baju bahagian atas. Kadang-kadang tudung tu kena bawa masuk. Yelah nak menembak ke dan sebagainya, wallahualam. Jadi tudung tu dimasukkan, kemudian baju tu biarlah dilonggarkan, kurangkan. Wanita kita tahu kan, pakaian dalam kita dan sebagainya kadang mempengaruhi. Ada yang sengaja memakai pakaian bahagian dalam itu untuk menonjolkan. Ada yang memilih supaya tak nampak. Jadi semua itu sangat mempengaruhi tuan-puan sekalian. Dan kita tahu ada wanita yang memang suka bila menonjolkan, bila menunjuk, bila dia ada aset yang dikatakan mengancam dan sebagainya. Kan? Dia suka menunjuk-nunjukkan tu, na'udzubillahi min zalik. Itulah di antara ancaman dan wanita itu menjadi fitnah dan menjadi ejen kecil kepada fitnatul dajjal. Mohon maaf guna istilah tu. Sebab dengan pandangan mata yang melihat boleh jadi ramainya hati yang rosak. Ramainya yang terganggu waktu solat. Ramainya yang terbayang-terbayang lebih dan yang menyebabkan melakukan maksiat secara sembunyi. Dia terangsang kerana seorang wanita yang agak seksi, tetapi akhirnya lelaki ini tak mampu nak lepaskan, tak ada pasangan, akhirnya melepaskan dengan cara masturbation dan sebagainya. Itu semua perbuatan yang haram, tuan-puan sekalian. Allahu Akbar. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, sebagai penutup. Sekarang kita dah pukul 4 lebih. Kan? Tuan-puan sekalian, dekat dengan asar. Asar sekarang awal. Fitnah akhir zaman, secara ringkas, bagi wanita dan umum, ada 4F, ada 4S. 4F yang pertama, fashion. Itu ujian yang berat bagi wanita, fashion. Apa sekalian, dunia tak pernah berhenti berputar. Fashion pun samalah berputar. Subhanallah, ada je fashion-fashion yang baru. Nak pakai fashion macam mana terpulang. Syaratnya, patuh syarat. Yang kedua, tidak berlebihan, tidak bertabarus. Kalau kita pakai serba hitam tetapi lilap-lilap penuh sampai menarik perhatian, pun dikira tabarus, tuan-puan sekalian. Tabarus ni bukan pada wajah saja. Bersolek pakai maskara, pakai gincu merah menyala. Kalau pakai gincu sekadar natural, kan, supaya tak nampak pucat, it's okay lah, tuan-puan sekalian. Tapi pakai ni, pakai pemerah pipi, pakai ini, pakai, lepas tu dilukis pula. Dia kata tak, saya tak cukup lukis kening, lukis mata sampai nak nampak mata tu besar dan sebagainya. Apa-apalah tuan-puan sekalian, kalau kita tanya kenapa? Kenapa pakai macam ni? Untuk keyakinan diri, untuk penampilan, kepuasan diri. Saya tanya balik, Kak Umar pakai juga? Tak adalah Kak Umar. Jadi tujuannya lebih utama kepada nak perlihatkan kecantikan pada orang. Kalaulah untuk kepuasan diri, boleh je pakai Kak Umar kan, tengok cermin puas-puas, tengok diri sendiri. Tetapi ia sebenarnya lebih kepada semangat untuk memperlihatkan. Jadi tabarruj itu adalah perhiasan untuk diperlihatkan. Itu maksud tabarruj. Kan? Dan disebutkan tabarruj itu hukumnya adalah haram untuk diperlihatkan. Tapi kalau kita kata saya biasa je Ustazah, tapi kadang-kadang orang puji lebih, orang tertarik juga. Saya kata kalaulah bukan sebab kita, tak dosalah kita. Tapi itu sebab orang tu tak boleh nak menahan dah kita macam tu. Tapi kalau disebabkan kita yang buat dan sebagainya, tuan-puan sekalian, maka kita bimbang kita termasuk melakukan tabarruj. Tabarruj boleh datang daripada kasut. Macam mana tu Ustazah? Kasut tu obvious sangat. Dengan bunyi ketang, lepas tu, memang pelik lah kasut. Jadi orang duduk tak daya tarik tengok kasut. Sampai orang pusing 3 kali. Wow, kasut dia, kasut. Contoh. Boleh datang dalam bentuk handbag. Sebab semua itu adalah diri kita, penampilan kita. Subhanallah. Boleh datang daripada tangan. Semua elok pakai ni. Tangan dengan color, dengan macam-macam lah, lukis kan. Tangan itu menjadi tarik perhatian. Boleh jadi juga menarik perhatian tu daripada apa, tuan-puan sekalian? Daripada, baju, daripada cara kita berjalan, menarik perhatian, catwalknya dan sebagainya. Tuan-puan sekalian, insya-Allah, wahai wanita, kadang-kadang rasa macam kenapa itu tak boleh, ini tak boleh, macam-macam tak boleh. Sebenarnya lebih banyak yang boleh daripada yang tak boleh. Tapi kita duk rasa yang tak boleh tu berat. Kita tak salah. Saya pun suka berpenampilan yang bersih, indah, sedap mata memandang. Masya Allah. Kan ada tudung yang pelbagai warna, ada baju sekian-sekian. Tetapi sederhana itulah yang paling indah bagi wanita solehah. Okey, yang pertama fashion, yang kedua filem. Perhatikan filem-filem. Jarang kalau filem tu lelaki belaka.
Kalau ada je adegan wanita, filem tu dia akan jadi ni. Dan ada je adegan seksual, filem-filem ni lagi menarik untuk orang tengok. Kalau tengok rancangan Netflix tu, yang menjadi trending, yang menjadi mesti filem yang melibatkan ada perkara-perkara yang melibatkan seksual, nudity kan. Ada benda-benda yang kotor dan jijik. Filem banyak merosakkan. Saya nak kupas ni jadi panjang, apa sekian. F yang ketiga iaitu food, makanan. Boleh merosakkan. Jadi ujian bagi kita hari ni disebabkan makanan, kan kehendak hawa nafsu makan, tak kisah halal ataupun haram, yang penting sedap, yang penting red. Kemudian fun, iaitu hiburan. Wanita dijadikan bahan hiburan. Ada video macam-macam melibatkan wanita. Game, tengok game online yang anak-anak main, ya Allah banyak sangat, selik je. Kartun, game, wanita yang sangat jijik. Walaupun kita tak boleh kata, alah itu game je. Tapi kartun tu memang exactly macam manusia. Dan wanita yang sangat seksi, sangat dahsyat, bentuk body lagi dahsyat daripada wanita yang manusia sebenar, yang boleh merosakkan otak, pemikiran jadi kotor dan sebagainya. Na'udzubillahi min zalik. Daripada tengok game, lepas tu lama tengok video porno, lama-lama tengok yang betul-betul. Kan? Na'udzubillahi min zalik. Jadi dia masuk melalui fun. Ujian fitnah wanita tu melalui game, kan, melalui permainan tu, permainan ni dan sebagainya. Kemudian 4S secara umum, seks. Ya, itu Nabi sebut. Akhir zaman fitnah, zina itu berleluasa. Kemudian song, lagu. Ya Allah, ramai sangat anak-anak kerana PKP sebab ada phone, kena belajar melalui online, rosak kerana lagu, terutamanya K-pop dan sebagainya. Saya sendiri terima banyak aduan daripada ibu bapa. Anak rosak, anak mula menjawab, anak suka menipu. Anak dulu idolanya, orang baik-baik sekali, idolanya adalah artis K-pop. Dalam kepala je, kalau dah buka border nanti nak kumpul duit, nak pergi Korea, nak jumpa, dah jadi obses. Kampus kan, song. Kerana dalam song itu adanya unsur-unsur bisikan-bisikan alunan syaitan, seumpama seperti disihir dan sebagainya, na'udzubillah. Ada je mantra-mantra, kemudian secara tak langsung lagu itu menyelitkan keagungan, mengagungkan selain daripada Allah dan sebagainya. Kemudian ada sport, kita dah sebut tadi, ujian dan fitnah daripada sukan. Kemudian smoke, iaitu rokok dan sebagainya. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Sebagai penutup betul-betul, marilah sama-sama kita tengok apa doa yang kita boleh buat sebagai benteng fitnah akhir zaman. Masya Allah. Sampai 4.30. Kita sampai 4.30. Saya ingat pukul 4. Kalau macam tu, betul bukan 1 jam. Kalau sampai pukul 4.30, maksudnya sampai asar lah ya. Kalau sampai pukul 4.30, saya rasa, sebab saya tengok ada beberapa kali soalan, dia kata ada soal jawab tak? Jadi eloklah kalau kita buat soal jawab. Kan, supaya saya tak shock sendiri. Saya nak buka peluang untuk soal jawab kepada bakar division dan sebagainya, insyaAllah. Lepas tutup nanti kita share doa untuk para wanita dan semua untuk beramal, Masya Allah. Sementara kita tunggu soalan tu, kita nak buka hadiah ni, boleh ya? Boleh ya nak buka hadiah ni, tuan-puan sekalian? Boleh. Memang ni lah, saya rasa dia memang nak kena gunting. Dia ada ni kat bawah dia ni. Okey. Subhanallah. Okey, tuan moderator. Ya, saya, Ustazah. Kita buka ruang untuk tanya soalan sebab tadi. Baik, Ustazah. Baik, Ustazah, kita memang ada masa untuk memberi ruang kepada ahli-ahli bakat yang ingin bertanya, bersoal jawab dengan Ustazah. Jadi masa telah pun diberikan oleh Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Kemudian kita buka peluang lah kepada sesiapa yang nak bertanya sekarang. Okey, boleh on. InsyaAllah Ustazah akan jawab dan berkongsi bersama kita, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Minta izin tuan Datuk tuan puan. Okey, di sini saya nak bertanyakan soalan. Macam mana? Ya, lebih kategori Ustazah cerita tadi pasal wanita fitnah akhir zaman, lebih kepada pemakaian lah. Jadi
di sini saya nak tahu macam mana seorang isteri kan di alam rumah tangga lah, semacam saya pernah dengar Asmaul Husna yang ustazah selalu bagi tahulah yang nak bagi kasih sayang kepada keluarga, baca ya wadud kan. Jadi sebagai seorang isteri tentera ni, memang semua benda bila suami tak ada, semua benda lah isteri akan buat. Semua benda isteri akan lebih kurang berdikari lah. Lebih kepada ustazah kata tadi, wanita besi. Jadi dalam masa yang sama tu kita pun seorang yang bekerja, jadi anak-anak di bawah jagaan kita. Sedih pula. Jadi musim-musim PKP ni macam seolah-olah bukan nak cakap depression. Jadi seolah-olah kami ni ada juga yang tertekan lah. Gitulah lebih kurang. Jadi minta pendapat ustazah, bagi nasihat lah untuk para isteri tentera ni lebih kuat pada musim-musim sekarang ni. Terima kasih ustazah. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin-muslimat, soalan yang sangat baik. Izinkan saya ya, Puan Seri dan Tin Seri semuanya untuk menjawab soalan yang sangat baik, Masya Allah. Saya cuba jawab dengan sebaiknya. Antara soalan yang paling banyak orang tanya pun, bila ditanya oleh Puan, saya teringat kisah Sayyidatina Asma binti Abu Bakar. Kisah Sayyidatina Asma binti Abu Bakar. Baru saja baca dalam, Ustaz, saya baca hadis pasal Asma binti Abu Bakar tu dalam kitab Riyadhus Shalihin baru ni. Yang pasal Asma jinjing makanan apa semua tu. Jinjing kurma, uruskan macam-macam. Lanjut. Baik tu. Saya kitab Riyadhus Shalihin tu. Masya Allah. Okey, tujuan saya nak share tu, tuan-puan sekalian. Encik. Okey, yang belakang. Saya rasa saya baca dalam kisah ni. Kisah Sayyidatina Asma. Tak. Minta cik lagi ada dalam slide. Tuan-puan dirahmati Allah sekalian. Cerita tentang Sayyidatina Asma binti Abu Bakar. Dia macam ni. Zaman Rasulullah SAW, ramai sangat wanita seperti wanita hari ini. Iaitu dia bekerja, dia juga menanggung nafkah keluarga, dan dia juga menguruskan anak-anak, menguruskan binatang ternakan dan sangat banyak. Tuan-puan sekalian. Contohnya yang berlaku pada Sayyidatina Asma, kerana apa wanita zaman Rasulullah ni ramai yang melakukan pelbagai kerja dan menunaikan banyak tanggungjawab? Kerana suami mereka banyak memberi fokus kepada dakwah dan selalu mengikuti Rasulullah ke medan perang. Kalau pergi ke medan perang, jauh tuan-puan sekalian. Ada yang makan masa minggu, ada yang makan masa bulan. Masya Allah. Ada yang syahid dan ramai ibu tunggal, balu-balu syahid di zaman Rasulullah SAW. Subhanallah. Okey. Boleh dengar ya suara saya okey ya semua? Okey. Subhanallah. Antaranya tuan-puan dimati Allah sekalian, ada satu kisah ni Sayyidatina Asma Abu Bakar, dia menceritakan situasi dia ketika itu, dan mereka bekerja di khalayak ramai juga. Kan? Ketika tu dia kata dia berkebun, dia tanam pokok kurma dan dia juga yang mengangkut kurma daripada jauh sampai perjalanan yang berbatu-batu. Jalan kaki, dia bawa terik matahari. Dan pernah satu ketika Asma cerita, aku bertemu dengan Rasulullah SAW. Bertemu dengan Nabi, dia jalan kaki, Nabi naik unta. Maksudnya wanita pada zaman sahabat juga bekerja di khalayak ramai. Bukannya khusus untuk wanita dan sebagainya. Subhanallah. Ketika itu Nabi menawarkan kepada Asma untuk naik sekali. Maksud Nabi kesian. Asma ni siapa? Kakak ipar.
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Subhanallah. Kemudian tuan-puan dimati Allah sekalian, okey, tak berkenaan dengan hadis tu, Asma jinjing tu, dia orang tahu tu. Okey. Lepas tu Asma kata dia juga melakukan kerja peternak binatang, memberikan makan pada binatang, memberi minum pada binatang, juga melatih kuda, kan, melatih kuda, menjaga unta, lepas tu menjaga anak-anak. Seolahnya boleh dikatakan sekarang anda adalah isteri kepada askar yang keluar berbulan-bulan, kan, lepas tu menguruskan semua. Tapi isteri kepada para sahabat Nabi pada zaman tersebut, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, mereka ni ditinggalkan kerana dakwah. Anda pula ditinggalkan kerana tugas, kan, rasmi oleh kerajaan Malaysia. Dan tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya faham bila jadi askar, jadi polis, badan-badan uniform ni, perintah ataupun arahan lebih utama daripada keluarga. Kalau jenis kerja lain, boleh utamakan keluarga, kerja jadi nombor 2. Tapi bila badan uniform ni, kerja jadi nombor 1. Arahan bos nombor 1. Sebab keutamaannya bila dah bersetuju dan isi tahu risiko, mereka dah sefahaman dah. Kan? Kalau bertemulah, bang kita balik kampung minggu ni, ya kita balik. Tiba-tiba ada arahan mengejut daripada majikan, memang tak boleh bawa bincang, memang terus isi pun faham. Soalannya keputusan berkenaan dengan keluarga kena bersedia untuk dibatalkan saat akhir. Soalannya begitulah situasi orang yang bekerja seperti kalian, keluarga ni. Subhanallah. Kemudian saya nak share bagaimana kaedah wanita di zaman Rasulullah menguruskan tekanan yang mereka hadapi. Menguruskan urusan yang begitu dah stres. Adakah mereka tak tertekan? Mereka tertekan juga. Adakah mereka tak stres? Stres juga. Sehinggalah diceritakan dalam riwayat yang sahih berkenaan dengan Sayyidatina Fatimah. Fatimah ni siapa? Anak Rasulullah SAW. Anak yang sangat disayangi. Anak bongsu yang dikatakan paling mirip dengan Rasulullah. Cara bercakap, cara berjalan, paling mirip. Suara Fatimah, dikatakan wajah Fatimah juga antara yang paling mirip dengan Rasulullah SAW. Satu hari Fatimah pergi berjumpa dengan ayandanya, iaitu Rasulullah SAW. Fatimah minta apa? Minta seorang pembantu. Wahai ayandaku, Fatimah ni tangan dia dah kasar ataupun sekian. Sebab apa? Kalau kita hari ni dapat gandum yang dah siap tu kan, gandum yang dah siap, beli bungkus, itu pun kita malas ataupun sekian. Kalau saya lah, daripada gandum nak buat roti ke, nak buat donat sendiri tak adanya, pergi beli je donat siap. Maksudnya kita dah dapat gandum yang dah siap. Tapi zaman tersebut nak makan roti gandum perlu dikisar. Kadang-kadang tu dengan tangan daripada biji tu, bayangkan gini lah. Bila kita nak makan nasi, kita tak beras. Tapi kena beli padi. Beli padi balik tumbuk. Kan, hari-hari. Keras tak tangan kita, keras luka. Begitulah situasi mereka bila nak makan, memang perlu tumbuk sendiri. Jadi tangan Sayyidah Fatimah dah pun dah kasar apa. Di mana Sayyidina Ali? Sayyidina Ali adalah panglima perang yang handal. Selalu tinggalkan isteri. Isteri ni uruskan anak-anak kecil. Uruskan binatang ternak. Kan, sumber air pula bukan macam sekarang. Kita ni buka je air keluar. Zaman tersebut nak pergi ambil sumber air perjalanan. Sebab itu digambarkan mereka yang memandikan jenazah Fatimah menangis. Sebab apa? Ada lekuk pada bahu ni. Tulang Sayyidina Fatimah, tulang bahu ni melekuk. Sebab apa? Kesan duduk angkut air ni. Angkut air untuk bagi binatang, untuk anak, bahan. Maksudnya di sini, kalau kita rasa beratnya kerja rumah yang kita lakukan, uruskan anak hari ni, zaman tersebut jauh lebih berat. Dalam situasi sekian-sekian, subhanallah. Kemudian satu hari kan, kita tadi Fatimah jumpa, ya Rasulullah, wahai ayandaku, berikanlah aku seorang pembantu. Dikatakan ketika itu Rasulullah balik daripada satu perang dan bawa balik ramai tawanan perang juga di kalangan wanita. Tawanan perang ni dia bawa balik, ditawan bila Islam menang, ditawan kan. Bukan tujuan nak menzalimi. Mereka akan dijadikan pembantu di rumah-rumah orang Muslim dengan tujuan untuk dakwah. Mereka tidak dipaksa. Walaupun mereka itu dijadikan hamba ataupun pembantu di rumah, mereka tak dipaksa, kamu kena syahadah. Tak. Tapi bila mereka duduk dengan orang Islam, sahabat-sahabat Nabi, akhirnya mereka akan memeluk Islam, melihat keindahan Islam. Itulah tujuan dia. Jadi bila Asma dengar ni, Sayyidatina Fatimah dengar ni, adanya pembantu-pembantu dibawa balik, lalu pergi minta, wahai ayandaku berilah seorang. Kerana
Fatimah meluahkan penat dia, stres dia, bagaimana situasi dia buat kerja teruk ni. Lalu Rasulullah kata, baliklah wahai Fatimah, balik dulu. Rasulullah tak bersegera. Kalau kita lah anak yang kita sayang minta anak tu kita nampak ni, mungkin kita dahulukan anak. Kemudian Rasulullah datang balik memberi salam ke rumah dia dan Saidina Ali radhiyallahu anhu. Saidina Ali sahabat Nabi yang paling zuhud, antara yang paling zuhud, tak ada apa-apa. Subhanallah. Kemudian bila sampai ke rumah, Nabi bagi salam dan lalu Nabi menyebutkan, wahai Fatimah, maukah kamu aku berikan kepada kamu yang lebih baik daripada seorang pembantu? Ya Allah, Nabi kata, wahai Fatimah, maukah kamu? Engkau minta pembantu kan? Fatimah, kamu minta pembantu. Tapi aku nak berikan kepada kamu sesuatu yang jauh lebih baik daripada seorang pembantu. Saya kira wanita yang di hadapan saya ni, kalaulah dapat pembantu, memang seronok tu apa sekalian. Kalau kita ada maid kat rumah, kan? Tolong ya, saya tak larat masak, tolong masak ya. Baju tolong jemur ya. Itu yang paling nikmat kalau kita dapat. Tapi Nabi bagi tahu Fatimah, dalam keadaan Nabi boleh bagi pada Fatimah pembantu, tapi Nabi tidak memilih untuk bagi pembantu. Nabi, masa tu Nabi ni siapa? Perdana Menteri negara Islam yang pertama Madinah. Nabi memang ada kuasa, Nabi memang boleh bagi. Tapi subhanallah, Nabi nak didik wanita kita hari ini melalui cerita Fatimah. Nabi nak bagi inspirasi sebab bukan semua orang mampu ada pembantu. Jadi bagi kita yang tak ada pembantu, saya pun tak ada maid di rumah, kan uruskan itu, ini dan sebagainya. Lepas tu, tuan-puan sekalian, Nabi pun ajarkan, wahai Fatimah, sebelum kamu tidur, maka bacalah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Hadis sahih tuan-puan sekalian. Campur 33, 34 jadi 100 kali. Tuan-puan dimati Allah sekalian, jangan ingat zikir ini untuk perempuan saja. Lelaki, wahai para suami sekalian, anda juga kena mewajibkan diri walaupun hukumnya bukanlah wajib, sunat lah kan, dituntut. Tapi bacalah sama-sama. Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, sebelum tidur, kita baca zikir tu dalam keadaan kita menghayati maksud dia. Subhanallah, Maha Suci Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu Akbar. Kalau anda tanya saya, ada orang kata sekali lagi Ustazah, okey, saya ulang lagi sekali, zikir yang diajarkan Nabi kepada Fatimah yang Nabi kata ia lebih baik daripada seorang pembantu, iaitu Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Dan tuan-puan sekalian, saya cakap pun naik bulu roma. Bukan apa. Keajaiban beramal dengan zikir ini sangat luar biasa. Dia boleh datang dalam bentuk pertolongan Allah kepada urusan harian kita. Ya Allah, sebenarnya hati kita kuat bukan dengan pujukan manusia. Suami kita mungkin boleh call. Yang, awak okey tak tu? Saya tak okey. Saya penat. Awak senanglah duduk sana. Tak nak solat, tak ada orang kacau. Saya kat rumah ni anak-anak kacau saya. Kan awak kat sana okeylah, makan tak ada orang kacau. Saya ni makan tak apa-apa. Saya faham lah, ya orang perempuan kalau bebel, very teliti ya. Awak senanglah gini. Padahal sebenarnya dia bukan nak buat perbandingan sangat, tapi dia nak meluah tu kan. Bla-bla-bla. Suami pun pujuk. Yang, sabar yang, abang doakan. Nanti ya sayang, nanti abang balik, abang buat semua saya ni. Lepas tu mungkin kita kata, lega lah saya, awak pujuk macam ni. Terima kasih ya. Saya nak tanya, pujukan suami tu boleh tahan berapa lama? Lepas letak tu tiba-tiba suami, anak-anak bergaduh, tiba-tiba ada air tumpah. Mungkin sekejap je. Kekuatan yang pujukan suami tu sekejap je bekalan dia. Rupanya, Allahu Akbar. Terus stres balik. Saya fahamlah, saya orang perempuan kan. Subhanallah. Saya paling mencabar kalau suami outstation. Saya rasa mencabar sungguh lah. Subhanallah. Walaupun kadang kat rumah, dia dekat rumah tu. Bukan saya kata tak berfungsi. Kadang-kadang ditolong sikit-sikit. Tapi perempuan dia nak sangat suami tu ada dalam rumah tu. Jadi saya selut sangat kepada wanita-wanita askar ni kan. Cuma tu pakai saya nak sebut, hakikat kekuatan adalah daripada Allah. Allah yang qawi, yang beri keteguhan hati tuan-puan sekalian. Dan amalan zikir sebelum tidur, zikir Fatimah yang Nabi kata lebih baik pembantu, dia boleh datang dalam bentuk Allah menguatkan hati kita, Allah menguatkan jiwa kita. Ia boleh datang dalam bentuk apa? Allah melindungi kita daripada bisikan jin dan syaitan.
Dia boleh datang dalam bentuk Allah memudahkan urusan kita. Esok tu urusan kita macam mudah. Dan anak-anak lebih terurus. Diorang pula yang tawarkan. Umi nak tolong apa ya? Kita kata ini keajaiban ni. Tak pernah ni. Saya nak sebut Allah boleh ubah semuanya. Allah boleh ubah anak. Allah beri kita sehat, cergas. Rupanya yang menyebabkan kita tak mampu nak mengawal emosi adalah kita terlalu penat. Tapi kalau Allah beri badan kita kuat, cergas tuan-puan sekalian. Walaupun kalau sebelum ini penat tapi tiba-tiba buat kerja lebih tapi tak penat. Saya nak sebutkan benda ni kena buat, kena amalkan. Kita akan terkejut sangat dengan hasilnya. Saya cakap ni kan macam rasa basah, rasa macam sebab ramainya kita mencari-cari perkara yang tidak ada jaminan. Contohnya produk, kita kata produk ni gini-gini. Kita buat itu cara-cara. Tetapi yang Nabi sebut jelas. Fatimah minta kerana dia terlalu penat menguruskan. Kan Rasulullah bukannya nasihat Ali kamu kena lagi gini tolonglah isteri kita, tapi Rasulullah bagi motivasi kepada anak dia. Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya nak bagi tahu kepada para lelaki, suami saya ada depan saya ni, suami saya ada depan sebab dia selalu membantu bila lain sebab kita buat kat rumah. Anak-anak ada dekat luar sana. Tu yang sekejap saya tengok anak ada 7 orang kan. Tuan-puan sekalian, hadiah terbaik yang suami saya bagi. Ini bukan saya nak puji suami saya lah. Tapi saya nak dapat hadiah tu pun hasil daripada permintaan saya juga. Ya, permintaan. Kita perempuan kena pandai minta. Orang lelaki bukan tak reti nak beri, tapi dia tak terfikir. Jadi saya nak bagi idea kepada lelaki. Saya tengok moderator kita yang handsome ni, yang smart ada depan ni. Antara hadiah yang saya paling suka kalau suami bagi adalah pembantu sementara. Kita amalkan juga zikir Fatimah semua tu. Ya, kita amalkan. Masya Allah. Tapi kan ada waktunya suami ni dia minta, dia kata okeylah, carilah yang boleh bantu hujung minggu contoh. Ataupun hari biasa yang boleh uruskan pasal kain. Sebab dia dah nampak saya buat banyak bukit dah kain. Dah 7 orang anak ada 7 bukit kan. Bukit ayah dia lagi, bukit saya lagi. Kadang-kadang tu bak lipat kain paling susah. Tapi bila suami kata carilah orang yang uruskan pasal kain je. Ya Allah, saya kata syukurnya bang, terima kasih banyak-banyak. Jadi kita pun cari upah, bayar RM50 contoh, untuk dia lipat kain je. Jadi kan, kita dah ada bakul-bakul anak. Anak memang kita ajar juga lipat, tapi ada waktunya tak terlipat juga. Okey, contohnya juga, bantu gosok baju untuk 1 minggu. Ada orang hantar dobi kan. Saya kata terima kasih banyaklah kan, suami bagi. Lepas pada tu tak cukup, saya minta lebih lagi. Bang, boleh tak nak minta hujung minggu je? Yang ni, yang beria-ria ni, yang lap-lap, yang debu-debu ni, yang kita berkemas hari-hari tu, ya kemas. Tapi subhanallah, muslimin-muslimat sekalian, dia macam ni tahu orang perempuan. Walaupun suri rumah, saya dulu suri rumah, kerja apa. Bila ada pembantu tu, kita rasa macam kita macam dilayan tau, kita dilayan. Kalau suami yang bantu, dia lain. Dia jadi macam panas sikit. Sebab kita geram bila dia tak buat kerja betul-betul. Tapi bila ada yang datang hujung minggu, walaupun dapat 2 jam, 3 jam, awak tolong saya ya, tolong ya, sekarang kita buat operasi kat dapur. Dia kalau ada yang pembantu tu, rasa nikmat seronok daripada dapat hadiah-hadiah yang lain. Kalau saya lah, tuan-puan sekalian. Dan saya nak tutup, saya tahu masa saya dah dekat sangat penghujung. Wahai para wanita, sangat-sangat ustazah, nampak tak tu? Jadi kepada lelaki yang bijak di luar sana, bijak sana, bijak sini, seminggu sekali je, saya pernah ada seorang lelaki dia kata, ustazah tahu tak, saya tengok, saya suka bagi hadiah pada isteri saya. Tapi hadiah yang paling terbaik yang saya tengok isteri saya paling gembira, iaitu hadiah saya upah seorang orang yang pekerja, ramai je orang kampung ni, seminggu sekali, tapi dia punya seronok tu sebab dia rasa dia jadi mem. Okey awak tolong saya uruskan ni, awak lap ni, walaupun 5 jam je dia jadi mem. 5 jam je. Masya Allah, tapi saya tengok dia punya aura dan kelebihan, kebahagiaan isteri saya tu boleh kekal lama. Baiklah, sebagai penutup, wahai para wanita, wahai para lelaki sekalian, kita orang perempuan, wahai wanita, tidak ada siapa yang boleh menggantikan diri kita. Sebagai isteri, sebagai ibu, tak ada siapa. Subhanallah. Tak ada siapa, ada yang kata, saya nak sebut, kadang-kadang orang yang dah saya biasa, tahu tak saya buat apa? Kami keluar rumah dengan anak-anak, biar yang kemas rumah tu duduk, kita dah kenal. Kita pun tak ada tinggal benda-benda yang kita bimbang. Bila balik lepas 5 jam,
Saya rasa macam rumah bersih tu rasa nikmat sangat. Masya Allah. Macam kita dilayan. Okey. Saya nak sebut, wahai wanita sekalian, tempat kita sebagai isteri dan sebagai ibu tidak ada siapa yang boleh ganti. Faham konsep tu? Tetapi kerja kita sebagai isteri dan ibu boleh diganti. Ada orang tak setuju. Terpulang kalau anda tak setuju. Ada orang nak jadi superwoman. Semua benda dia buat. Masak, TikTok, okey, kemas rumah TikTok. Saya tak mampu nak jadi TikTok. Dan tak semestinya bila kita buat semua itu baru nama superwoman. Tidak. Subhanallah, tidak. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Tetapi bila kita jaga emosi kita, saya kata saya tak nak sebab saya terlalu penat uruskan rumah tangga menyebabkan saya suka marah, saya lepaskan marah pada anak sebab saya tahu anak lebih memerlukan ibu yang tenang, ibu yang bahagia, ibu yang seimbang. Faham ya tuan-puan sekalian? Ibu yang ada masa untuk dengar dia cerita, ibu yang ada masa untuk buat aktiviti bersama. Jadi apabila ada sesuatu yang mengganggu saya menjadi ibu yang baik pada anak, terutama jadi sudut kerja, bebanan kerja yang banyak. Saya terus bincang dengan suami, bang, saya rasa saya dah tak sempat masak lah akhir-akhir ni. Boleh tak? Kalau bab masak ni saya nak ambil mangkuk tingkat. Suami saya setuju. Ada waktu dulu anak kecil-kecil, saya rasa masak tu menyebabkan saya jadi beremosi. Jadi dalam berapa tempoh suami saya setuju. Sehinggalah nampak dah okey, barulah sekian-sekian. Jadi tak jadi kekurangan pun. Bila kita terlalu penat, kita minta beli makan bungkus ke dan sebagainya. Jadi suami kena bertolak ansur, jangan memberi syarat. Tak, saya nak awak masak. Saya tak nak makan, melainkan di tangan awak. Sedangkan isteri itu dengan penat, lepas dah penat tu, dia dah tak ada tenaga untuk mengawal emosi penat, emosi marah. Akhirnya dia mudah melenting, mudah tinggi suara, mudah marah. Jadi saya ulang sebagai penutup, wahai wanita sekalian. Tidak ada orang boleh gantikan tempat kita sebagai ibu dan sebagai isteri. Tetapi ada orang boleh gantikan tugas-tugas kita, kerja-kerja yang kita lakukan. Dan wahai para lelaki, kalau nak jadi lelaki yang terbaik, Nabi sebut khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nabi sebut apa? Yang sebaik-baik kamu, wahai para lelaki sekalian, adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarga. Kalau anda seorang lelaki yang sangat memudahkan urusan isteri di rumah, anda adalah lelaki yang terbaik, manusia yang terbaik, lelaki ataupun manusia yang sangat dekat dengan Rasulullah. Sebab Rasulullah adalah suami yang sangat memudahkan urusan dan membantu dan menguruskan rumah tangga bersama-sama dengan isteri. Subhanallah, sekian. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah SAW. Teruskan berjuang wahai para wanita sekalian dan juga para lelaki sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih hadiah ini. Ia merupakan sebuah Al-Quran yang sangat indah. Masya Allah. Terima kasih Yang Bagai Ustazah. Terima kasih Yang Bagai Ustazah di atas ceramah yang telah disampaikan tadi. Begitu panjang lebar, bermakna, bermanfaat, terkesan dalam jiwa tu Ustazah. Banyak tu dia punya pesanan-pesanan tu, insyaAllah. Isteri-isteri dalam yang sedang mendengar insyaAllah akan memanfaatkan apa yang Ustazah sampaikan insyaAllah. Jadi Ustazah, kali ikut kita tengok dalam acara kita, agenda kita nak mohon Ustazah doakan sikit untuk semua ahli-ahli pakat kita di sini, doa keselamatan lah Ustazah kan. Dalam keadaan kita suasana yang tak mengizinkan kesenangan ni, maksudnya kita ada musibah, penyakit dan sebagainya ni. Jadi mohonlah jasa baik Ustazah doakan untuk semualah. InsyaAllah. Boleh Ustazah? Boleh. InsyaAllah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam rahmat Allah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda serta para sahabat, serta kepada para alim ulama, kepada para asyuhada, para pejuang-pejuang agama Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Muqallibal Qulub, Ya Allah yang membolak-balikkan hati. Sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Tetap teguhkanlah hati kami di atas jalanmu, Ya Allah. Tetap teguhkanlah hati kami di dalam mentaati segala perintahmu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Wadud.
yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha cinta. Berilah ke dalam hati kami kekuatan untuk menyayangi, mengasihi dan mencintai ahli keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan ke dalam hati pasangan kami, ya Allah, untuk mencintai, mengasihi dan menyayangi kami setulus hati, ya Allah. Kami saling setia, ya Allah, saling jujur, saling ikhlas dalam memberikan kasih sayang, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di kalangan kami ada yang telah lama mendirikan rumah tangga, namun semakin tawar kasih sayang, semakin tawar kemanisan rumah tangga, ya Allah. Kami sedar dan kami akur kerana kami banyak melakukan maksiat. Kami banyak melakukan sesuatu yang Engkau murkai, ya Allah. Sehingga Engkau tarik nikmat kasih sayang yang sejati, rasa rindu, rasa mesra di dalam keluarga, di antara pasangan dan juga dengan anak-anak, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya Engkaulah pemilik kasih sayang. Engkaulah pemilik cinta. Dan Engkau berhak memberikan kepada sesiapa. Dan Engkau berhak mengambilnya semula. Maka ya Allah, kembalikanlah semula, ya Allah. Suburkanlah kembali rasa cinta dan kasih sayang di antara kami, ya Allah. Rasa saling percaya, rasa saling setia, rasa saling hormat menghormati, ya Allah. Di kalangan kami seisi keluarga. Ya Allah, ya Jami', yang maha menemukan, ya Allah, yang maha mengumpulkan. Sebagaimana Engkau menemukan kami di dunia ini sebagai pasangan suami isteri. Sebagaimana Engkau mengumpulkan kami seisi keluarga bersama dengan anak-anak, bersama dengan keluarga yang besar lagi, ya Allah. Maka kumpulkanlah kami kembali di syurga-Mu yang sebenar di akhirat kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Karim, ya maha mulia. Ya Allah, ya Razak, yang maha memberi rizki. Kurniakanlah kepada kami, ya Wasi', yang maha luas, rizki seluasnya. Rizki yang barakah seluasnya buat kami seisi keluarga, ya Allah. Rizki sayang, rizki kesihatan, keselamatan, kesejahteraan daripada segala mara bahaya. Rizki kami saling bersatu hati, ya Allah. Bersatu yakan, ya Allah. Bersatu matlamat, bersatu perancangan, ya Allah. Rizki yang sebenar-benar rizki, iaitu dizikikan kami berkeluarga, berkasih sayang, bercinta sampai ke syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya kami menghadapi pelbagai ujian, pelbagai cabaran, ya Allah, dalam melayari rumah tangga, ya Allah. Dalam menjadi seorang wanita yang solehah, dalam menjadi seorang suami yang soleh, lelaki yang soleh, dalam menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Cabaran dan ujiannya begitu banyak yang datang dalam bentuk hawa nafsu kami sendiri, dalam bentuk bikin syaitan, dalam bentuk manusia-manusia yang sentiasa menghasut dan mengajak kami, ya Allah, kepada keindahan dan kecintaan kepada dunia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami keimanan. Allahumma ahyina bil iman, ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman. Wa amitna bil iman, matikanlah kami dalam keadaan kami beriman kepada-Mu. Masyurna ma'al iman, dan bangkitlah kami kembali di masyar kelak dengan keimanan kepada-Mu, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurratu ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan dan juga zuriat keturunan penyejuk mata dan penyejuk hati, ya Allah. Dan jadikanlah kami imam di kalangan orang-orang yang bertakwa, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Alif Lam Mim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah Al-Quran itu, ya Allah, sebagai penawar hati kami, ya Allah. Jadikanlah Al-Quran itu mudah untuk kami belajar, ya Allah. Engkaulah yang menciptakan manusia, ya Allah. Engkaulah yang mengajarkan Al-Quran, ya Allah. Jadikanlah kami sebuah keluarga yang mencintai Al-Quran, yang hidup dengan Al-Quran, berakhlak dengan Al-Quran, yang mati dengan Al-Quran, yang hidup di alam barzah bertemankan Al-Quran, dan bangkit di masyar kelak Al-Quran menjadi syafaat sebagaimana hadis Nabi-Mu, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, rizkikanlah kami, ya Allah, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Rizkikanlah kami untuk membaca Al-Quran pada waktu siang dan juga pada waktu malam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fatah, ya Alim. Di kalangan kami ada suami yang teruji dengan isteri, ya Allah. Berilah kekuatan kepadanya, ya Allah, untuk menjadikan isterinya isteri yang taat, isteri yang baik, isteri yang salihah. Ada isteri yang sedang teruji dengan sikap suami, ya Allah. Maka jadikanlah, ya Allah, suami isteri yang begini, isteri yang sabar dan redha,
Ya Allah, dan tetap teguh akhirnya isteri suami sama-sama kembali ke jalan yang benar. Ada suami isteri dan juga ibu ayah yang teruji dengan anak-anak ya Allah. Maka berilah kekuatan kepada ibu ayah untuk mengembalikan anak kepada jalan-jalan yang benar ya Allah. Ya Allah, Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu bapa kami ya Allah. Ampunilah dosa pasangan kami ya Allah. Ampunilah dosa anak-anak kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal qabr qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami di dunia ini baik ya Allah. Bahagia, tenang, gembira, cukup apa yang kami perlu ya Allah. Berilah kami kebahagiaan, kebaikan hidup di dunia. Dan berikanlah kami kebahagiaan hidup di akhirat iaitu di syurga-Mu ya Allah. Dan jauhilah kami daripada azab kubur, azab pada mahsyar dan juga azab api neraka-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya sayyid. Ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Ustazah di atas ceramah yang cukup bermanfaat sekali buat kami semua. Juga titipan doa yang begitu menyentuh jiwa dan terkesan. Alhamdulillah. Semoga Allah merahmati kita semua insya-Allah. Jadi sebelum berakhirnya majlis mulia ini, insya-Allah rasa tidak lengkap dan padu sekiranya kita tidak mendengar sedikit ucapan akhir daripada pengurusi Jemaah Tertinggi Pakat Darat. Dengan adanya kesempatan ini sekali lagi justru pihak majlis menjemputlah yang berbahagia Puan Sri Datin Zainuriah binti Haji Mustafa bagi menyampaikan ucapan dan amanat untuk ahli-ahli bakat keseluruhannya. Jadi majlis mempersilakan yang berbahagia Puan Sri. Cantik Sarah. Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry.